Assalamualaikum kelas. Okey, bertemu kembali kita pada hari ini dalam subjek Sains tahun 5, suhu dan haba. Okey, unit 6, suhu dan haba. Okey, jom. Hari ini kita akan belajar tentang suhu. Apa itu suhu? Suhu ialah ukuran darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu bahan. Maksudnya ukuran darjah. Ada satu ukuran kepanasan ke atau kesejukan sesuatu bahan. Maksudnya air yang awak minum itu mempunyai suhu tertentu yang boleh diukur dalam unit darjah. Dan apa pula itu haba? Kalau disebut haba, tadi suhu adalah ukuran darjah kan? Haba pula ialah suatu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Itu yang disebut haba. Satu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Contoh, terima haba bahan. Kalau haba itu menerima haba, bahan itu menjadi lebih panas. Maksudnya orang ni lah, kalau dia di luar, berada di luar, pada cuaca yang sangat panas, maka badan dia akan jadi lebih panas. Suhu pun meningkat. Tengok pula orang ni, kalau waktu musim salji, jadi badan manusia akan kehilangan haba dan suhu badan manusia ini, badan lelaki ini akan menjadi lebih sejuk. Okey. Itu beza suhu dan haba. Okey. Kita belajar pula tentang alatan penyukat suhu yang dipanggil termometer. Pernah dengar? Selalu dengar 2 tahun ni kan? Yang ini yang kita selalu tengok. Termometer di kita. Kepala awak ditembak kata. Panggil termometer digital menggunakan teknologi infrared untuk mengukur suhu badan kita. Manakala yang ini termometer klinik dan termometer makmal. Yang ini panggil termometer makmal, yang ini klinik. Dan awak nampak perbezaannya berbuli ini. Berbuli ni penting. Apa bahan? Ada perak, ada merah. Dan unit ukurannya dipanggil darjah Celsius. Darjah Celsius. Okay. Dan juga Fahrenheit. Tapi kita di Malaysia kita guna darjah Celsius. Ditulis macam ni unitnya. Okey. Sekarang kita tengok bahagian pada termometer. Yang ini kita panggil berbuli dan selebih ni kita panggil batangnya. Dan awak lihat di sini kan, yang inilah yang akan bertindak balas sekiranya ada perbezaan suhu. Berbuli ni ada merkuri dan alkohol. Merkuri perak, alkohol merah. Dan biasa merkuri digunakan kerana merkuri adalah sejenis logam. Logam yang berbentuk cecair pada suhu bilik. Dan kenapa digunakan dalam termometer? Kerana bahan ini mengembang dan mengecut secara seragam sekiranya ada perbezaan suhu. Jadi, ia merupakan bahan yang sesuai untuk mengukur suhu. Sekarang kita belajar teknik untuk menggunakan termometer. Pertama, awak meletakkan bikar di atas permukaan rata dan letakkan air ataupun cecair yang awak nak ukur. Pegang bahagian atas termometer secara menegak. Jangan pegang berbuli. Pegang ke atas ni. Ketiga, masukkan termometer ke dalam bikar. Pastikan berbuli tidak menyentuh dasar bikar. Kenapa? Sekiranya awak sentuh dasar bikar, dia tidak akan mengukur suhu air ini, tetapi dia akan mengukur suhu bikar. Dan yang keempat, tunggu sehingga cecair termometer berhenti bergerak. Dia akan naik kan?
Laraskan mata pada aras meniskus. Ini dipanggil aras meniskus. Awak kena tunduk sedikit kalau berdiri atas meja kan, dan laraskan mata ni pada aras meniskus. Tak boleh awak tengok dalam keadaan berdiri atau duduk kat bawah ni. Kena sama rata. Faham? Barulah boleh mendapat bacaan yang paling tepat. Sekarang kita belajar tentang takat didih air. Air kosong. Air yang kosong dari paip tu. Yang mana proses ini, awak ambil contoh, awak ambil ais. Kita ambil ais dan kita panaskan. Di mana proses ini melibatkan ais menerima haba. Haba diterima kan daripada penunung muzen, daripada api ini diserap oleh air menyebabkan suhu air itu meningkat. Dan ais itu akan mencairkan dan pada akhirnya awak akan tengok apa? Awak akan tengok asap ni. Macam asap kan lama-kelamaan pada 1 minit, tempoh minit tertentu. Dan kalau kita buat pemerhatian, yang ini suhu dan ini tempoh masa pemanasan. Pada permulaan suhunya adalah kosong dan semakin lama awak panaskan, suhunya semakin meningkat dan pada satu masa tertentu suhunya kekal 100 darjah Celsius. Mengapa? Sebab suhu air kekal pada 100 darjah Celsius walaupun pemanasan masih diteruskan kerana takat didih air adalah 100 darjah Celsius, ya. Selepas itu air akan bertukar menjadi wap air. Dia akan jadi wap air. Dia tak jadi air lagi. Sebab itu kalau pernah ada kes, kalau lupa, mak kamu lupa nak tutup bila jerang air, lupa tutup. Dan pada satu masa tu awak akan tengok bekas itu kosong. Kering kan? Ceret kering. Mana pergi air? Sebab air itu semuanya sudah berubah menjadi wap air. Suhunya kekal 100 darjah Celsius. Okey. Sekarang kita belajar pula tentang takat beku air. Yang mana eksperimennya awak ambil air biasa dari paip. Air biasa saja. Kemudian awak ambil ais, letakkan ais ke dalam besen dan letakkan termometer. Proses ini melibatkan air dalam bikar kehilangan haba. Di mana perginya haba? Haba diserap oleh ais yang berada di luar bikar, menyebabkan suhu air dalam bikar ini menurun. Suhu air biasa yang dalam paip itu suhunya sekitar 34 Celsius, iaitu suhu bilik. Tapi kalau awak letak ais, lama-kelamaan suhu air itu akan menurun. Suhunya akan menurun. Bila lama makin lama dan pada satu masa, tempoh masa tertentu, dalam 10 minit macam tu, awak contohlah suhunya kekal 0 darjah Celsius. Tidak berubah. Pada 15 minit pun masih 0 darjah Celsius. Mengapa? Suhu air kekal pada 0 darjah Celsius. Kosong. Walaupun penyejukan masih diteruskan, walaupun awak letak ais lagi, kerana takat beku air tulen adalah 0 Celsius. 0 Celsius. Selepas itu, kalau awak letak ais lagi, makin banyak letak ais lagi, air itu akan dalam bikar ni akan berubah menjadi pepejal. Maknanya, air dalam ini yang tadi air dalam bikar ni akan berubah menjadi ais, kan? Sedikit perubahan jadi ais. Sebab apa tadi? Sebab takat beku air adalah 0 darjah Celsius. Okey? Okey, latihan kita hari ini. Sila salin soalan ini dalam buku latihan sains awak. Buku latihan pendek. Yang pertama, nyatakan takat beku air dan takat didih air. Macam yang cikgu dah terangkan tadi, berapakah takat beku air? Berapa? Awak ingat balik apa cikgu sebut. Dan takat didih air berapa? Dan soalan nombor 2, apakah pola perubahan suhu air apabila makin dipanaskan?
Suhu air tu bila dipanaskan, semakin apa? Meningkatkah menurun? Awak tulis kat sini. Okey? Dan latihan yang kedua, sila salin peta minda dalam buku latihan sains. Sila salin peta minda dalam buku latihan sains awak. Awak buat, awak salin ini sahaja. Yang ini lengkapkan. Cikgu dah buat dah. Awak salin perubahan suhu air. Awak buat air. Bila dia terima haba, suhu air ni apa? Tadi, soalan tadi. Meningkatkah menurun? Takat didihnya 100 darjah Celsius. Dan kalau apa ni? Kalau terima haba, apa lawannya sini? Dan suhu air menurun dan takat bekunya 0 darjah Celsius. Awak salin, buat 2 latihan ini sahaja dan hantar kepada cikgu. Okey? Terima kasih. Terima kasih kerana belajar hari ini. Kekalkan semangat awak dan jaga diri. Bye-bye.